Baik. So kecemerlangan. Cuma satu lagi perkara yang saya teringat satu hadis yang sangat besar dia punya implikasi. Ya. Tidak ada tanggungjawab bapa, bukan mak, bapa yang lebih penting daripada memberi nama anak yang baik-baik dan mendidik akhlak. So peranan bapa yang paling penting ialah memberikan nama anak nama yang baik-baik. Saya tahu awak dah bagi nama yang baik. Keduanya didik akhlak kepada anak. Peranan bapa yang paling penting, nothing more important than that. Beri nama anak yang baik-baik. Haji Ibrahim, nama anak sulung? Khairul. Full name? Khairul Rahimi. Oh ini Khairul yang baik, Rahimi yang penyayang, ya, yang penuh kasih sayang. Khairul Rahimi, betul tu. Ya, tu nama baik. Panggil dia apa panggil dia? Emi. Tu mungkin sikit. Emi kan jadi. Nama itu doa. Panggil dia Khairul, dapat pahala. Bapak dapat pahala, anak Daud dia Pak dapat pahala. Panggil Rahimi, bapak dapat pahala, mak dapat pahala, anak Daud dia dapat pahala. Panggil Emi boleh, tak dosa. Tapi bapak tak dapat pahala, anak tak dapat pahala. Tak salah, cuma tak dapat pahala. Sebab nama itu adalah doa. Ya, Khairul Rahimi. So, panggil Khairul bagus. Panggil Rahimi boleh, panggil Rahim boleh. Panggil Emi harus. Nama anak sulung? Nur Amirah. Panggil dia? Amirah pemimpin ataupun putri atau pemimpin. So Amirah pemimpin. Nama anak sulung cikgu? Muhammad Rafizi. Rafiq. Kau panggil dia Rafiq. Rafiq yang tinggi, Muhammad yang terpuji dan yang tinggi. Dia buat apa sekarang Muhammad Rafizi? Nah, dia seorang usahawan. Anak sulung Cikgu Latifah Muhammad Najib. Ini kena cakap betul-betul. Kamera off-kan. Anak sulung Muhammad Najib, panggil dia Najib ni artinya Najib artinya yang mulia lah, yang mulia. Najibah ataupun pemimpin. Najibah, ya. So Nakibah. Muhammad yang terpuji. Najib dari golongan yang mulia-mulia, ya, yang mulia. Najib, ya, okey. So bagus. Jangan panggil nama Along. Boleh nak panggil Along boleh. Along Najib, Angah Muhammad, Along Rahimi, boleh? Jangan panggil Along saja. Bukan salah, bukan dosa. Hilang dia punya fadilat doa. Jadi anak tak dapat pahala, bapa tak dapat pahala, dan tak ada kesan nama awak ada kesan pada pribadi. Sebenarnya orang India dia akan sembahyang 7 hari untuk pilih nama. Dan nama orang India takkan berubah sampai mati. Nama orang Melayu berubah, nama orang Cina berubah, nama orang putih berubah, nama orang India tak berubah. Ya, so Lord Krishna, Lord Krishna ni in charge Allah. Apa fungsi dia? Tanggungjawab dia, Lord Krishna. Ya, Savior, ya, penyelamat. Ya, so dia Datuk ni penyelamat. Kalau dia tak menyelamatkan orang, bukan nama kepada S. Suparjo. Bukan Jawa, nama Sanskrit Suparjo. Dan nama Krishna, Lord Savior, yang menyelamatkan, yang membantu, yang so Bala Singham. Maksudnya apa kan? The meaning? Susu lemak singgam. Lemak. Bukan dahan ya? Lemak ya? Lemak. Baguslah. Ini memang banyak lemak punya orang. Bagus. Nama Tuhan lupa. Muhammad Subhi. Subuh. Ya, Muhammad Subhi. Anak sulung Muhammad
Syuaib itu nama sahabat. Anak sulung? Macam dia tahu? Ha? Oh, dia duduk dengan kroni dia. Dia kata mana tahu? Oh ini isteri dia. Cikgu ini kan masih bujang. So, tahu lah. Siapa nama dia? Abdul Rashid, hamba yang menunjukkan jalan, hamba yang memimpin. Rashidah mean the guide, ya. Nama tuan? Abdul Rafa'i. Rafa'i yang tinggi, ya. Tinggi. Hamba yang tinggi. Fazlina, itu bagus. Orang nama Faz kelebihan Lina min lemah lembut. Biasanya orang namanya lemah lembut, orangnya biasanya keras. Sebab nama itu ubat untuk melembutkan, ya. So Fazlina lembut ke keras? Kau ni dah makan rasuah. Hari lahir Fazlina 6 April. Kalau 6 April cikgu Fazlina orangnya tegas, keras, laju, penyayang, keras, laju, tak sabar, keras. Semuanya Lina berani kata lembut, makan suap, ya. Nur Aini, cahaya mataku, anak nombor 6 daripada 11, tengah-tengah. Bukan mak, bukan ayah. Bukan mak, banyak ikut perangai mak. Apa sifat mak yang you ikut cikgu? Yang jelas. Ramah, macam cakap, mengigau. Cikgu mengigau tak? Mengigau tak? Cikgu Rani, mengigau. Ada ya? Awak tidur nyenyak mana ni? Cikgu lahir bulan? Berapa hari bulan? Lahir bulan? Berapa hari bulan? 17, 12, 20 November. Keras, agak keras, dia pun keras. Dia ni pemimpin. Dia pandai, dia lagi pandai. Dia ni pandai, tapi ni lagi pandai. So, ni keras, ni lagi keras. So, siapa mengalah biasanya? Aku suka lah ini orang. Bagus, saya mengalah. Isteri saya yang lebih tegas. Saya mengalah. So ni suaminya mengalah. Abdul Rafa'i mengalah dengan Nur Aini. Yang lain, orang lain bulan 11. Saya bukan meramal apa-apa. Saya tak tahu orang meramal ni. Saya mengkaji secara saintifik. Orang lain bulan 11 berani, tegas, firm, luar biasa. Walaupun mudah berkawan juga ni, tapi lebih tenang bersendirian. Lebih tenang. Sebab suaminya banyak kawan. Suka berkawan dan memang suka mengawan, tetapi salah dia cakap saya. Mak betul. Orang semua dia kata betul bro. Ini untuk orang dewasa je, budak-budak kan faham benda kata ni. Orang dewasa je, budak-budak tengok apa orang boleh cakap. Ya, okay. So tuan-tuan dan puan-puan, please. This is very important. Sebenarnya nama ini very important. Sebabnya Nabi bersabda, tidak ada tanggungjawab bapa yang lebih penting daripada memberi nama anak yang baik-baik. Nama itu penting. Dan mendidik akhlak. So please sebut nama awak. Please sebut nama anak ni. Sebut namanya. Nak panggil boboy, alah, orang kampung panggil boboy, girl. Ya, tak payahlah panggil nama. Nama itu doa. Dan nama itu ubat. Panggil, kalau namanya dipanggil Lina, dia akan jadi lembut. Tapi orang panggil awak apa? Pas. Lina benar dia? Lin saja. Patutlah dia masih keras. Faham Cikgu Lina? Kalau saya panggil awak Lina, Liana, dia akan jadi lembut. Tapi Lin saja, bolehlah. Juga lah. Okay. Nama itu ubat. Nama adalah doa. Jangan marah ya. Dan untuk mendidik akhlak, tak dapat tidak mak bapak. Kalau kita orang Islam, anda orang Islam, tolong baca satu doa yang ada dalam tangan awak. Doa ini jangan awak tinggal lepas solat untuk mendidik akhlak anak-anak. Lepas bayang tolong baca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang jaga solatku, begitu juga dengan zuriatku. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan doaku ini. So, tolong mak bapak, jangan tinggal doa ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Orang Hindu caranya doa masing-masing, orang Buddhis cara masing-masing, orang Kristian doa masing-masing. Tapi saya dimaafkan untuk orang Kristian, doa yang ikutan yang saya baca tadi ialah Psalm 23, Lord is my shepherd. Itu doa yang dibaca oleh orang Kristian untuk yang kita niatkan tadi untuk orang Islam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya? Okey. So mak bapak please ya. Tolong, dan cikgu di sekolah menengah mungkin tidak terlewat. Mak bapak dan cikgu-cikgu untuk mendidik akhlak, mak bapak kena panggilkan akhlak yang terbaik. Sebab saya nak lompat ke bawah. Sebab anak-anak tidak banyak belajar dari apa yang mak bapak cakap, ya. Tapi ini dia. Ini hakikat yang saya belajar dari ramai ulama. Anak tidak belajar dari apa yang mak bapak cakap, tapi mereka belajar dari apa yang mak bapak lakukan. I mentioned just now, ya awal ya. Anak-anak tak banyak belajar dari apa yang mak bapak cakap. Anak-anak banyak belajar dari apa yang mak bapak lakukan. So mak bapak tolonglah ubah apa tindak tanduk kita. Ya. So mak bapak please cognizant of the fact that our kids don't listen too much of what we say, but they remember what we do. Guru, cikgu-cikgu dengar cikgu ya. Cikgu-cikgu jangan marah. Anak murid sering lupa apa yang cikgu ajar. Anak murid sering lupa apa yang cikgu ajar. Tapi anak-anak murid takkan lupa cara cikgu melayan mereka. Si Muhammad, budak mekanik tadi, yang gurunya kata mat paling kena bodoh, mat paling bodoh. Dia tak ingat apa yang cikgu ajar, tapi dia ingat 5 tahun kemudian pun Cikgu Maimunah yang kata saya bodoh. Saya lah mat bodoh yang cikgu panggil bodoh tu. Jangan Cikgu Maimunah bukan nama sebenar, nangis tadi. Tengok, ingat cikgu. Anak murid tak ingat apa yang awak ajar. Anak murid sentiasa ingat apa yang awak buat. Tadi tu Dr. Osman, dia ingat ke apa yang saya ajar dalam program kursus kepimpinan komuniti? Tak ingat. Maaf ya. Tapi saya kata semayang isyak berjemaah, mari semayang. Dia ingat saya jadi imam, bukan pandai pun jadi imam. So saya jadi imam. Dia ingat yang diingat apa? Perbuatan kita, cara kita melayan. Apa yang saya ajar? Abram satu bertangan. Itu tanya Dr. Osman, satu bertangan. Kalau dia ingat tu bohong lah. Tak, mungkin kita ingat sikit-sikit. Ingat sikit-sikit. Remember ya? Okey. Dan itu yang saya sebut kat tadi. Ni seorang ulama jemput kat saya 15 tahun yang lepas. Saya dijemput makan malam di rumah seorang ulama. Dia bisik kat telinga saya, Haji Muhammad Fazilah, jangan risau jika anak tak dengar cakap awak. Saya risau cikgu Ustaz. Saya kat universiti mengajar psikologi dan komunikasi. Di universiti saya mengajar psikologi dan komunikasi. Jadi kalau saya mengajar mereka, student, mereka tak dengar, saya risau because I teach them psychology and communication. Dia senyum, dia kata jangan risau Haji Fazilah. Kalau mereka tak dengar cakap awak, risaulah. Anak-anak sentiasa tengok perbuatan kita. Risaulah anak-anak sentiasa tengok perbuatan kita. Jangan risau anak-anak tak dengar cakap kita. Mak bapak, cikgu-cikgu, risaulah anak-anak dan anak murid sentiasa tengok perbuatan kita. Kenapa anak-anak murid lebih dengar cakap gurunya berbanding cakap mak bapaknya? Termasuk anak-anak saya. Anak saya kata dan sulung, bah, cikgu cakap lain bah. Tak apalah cikgu cakap lain, tapi abah kata begini lah ya. Tak apa, cikgu cakap lain. Tak apalah Hidayah, abah lebih tahu dari cikgu kamu. Ya ke bah? Ya. Tapi cikgu cakap lain bah, cikgu cakap lain. Dia masih dengar cakap cikgunya. Kebetulan cikgu dia, cikgu anak saya Nurul Hidayah, anak murid saya kat UPM Hidayah. Tahu tak, guru kamu apa ajar kat universiti? You ke bah? Apa teror lah? Teror. Tapi cikgu cakap lain bah, cikgu cakap lain. Kalah bapak kalah. Kenapa? Kenapa anak-anak lebih dengar cakap cikgu berbanding dengan cakap mak bapak? Kenapa anak-anak cikgu lebih dengar cakap cikgunya berbanding cakap mak bapaknya yang juga cikgu? Cikgu Zaitun, ni buat cikgu. Kita cikgu, kita ni guru. Tapi kenapa anak kita dengar cakap gurunya berbanding kita yang
guru atau maha guru kepada guru-guru lain. Sebab anak-anak tengok perangai mak bapak banyak tak serupa seperti yang dia cakap. Mak bapak sering cakap tak serupa fikir. Cikgu dia cakap dia buat sebab kat sekolah role cikgu mengajar, jadi tak banyak yang dia tengok kesilapan cikgu. Cuba anak-anak kita duduk kat rumah cikgu seminggu, anak-anak kita tak percaya cikgunya. Tak faham cakap aku ni? Faham. Kau tak faham yang ayat dari cikgu. Faham. Aduh. Okey. So mak bapak yang saya muliakan ya. So jangan risau. Anak-anak tak dengar cakap kita, risau sikit lah. Tapi risau yang anak-anak sentiasa tengok perangai kita. So itu satu perkara yang sangat penting. So last point sebelum saya pergi kepada topik yang baru yang saya janjikan tadi. So biar on track, jangan takut, biar on track. Kita habis dalam pukul 3 petang, so biar on track. So jangan risau. Ketiga je lah cikgu saya pun nak pergi Pak Putih ke. Kena pergi Pak Laju lah. Tak 12.30 habis. Oh, sikit lagi, sejam lagi. Boleh? Kalau tak boleh, baliklah. Saya tunggu lagi. Ya, okey. So insyaAllah ya. Di hujung tadi saya terangkan macam mana jadi mak bapak sebagai motivator. Saya suka gambar ni. Saya suka gambar ni. Gambar ni sangat comel sebab saya suka kucing. Kucing di rumah saya satu masa dulu ada 18 ekor. Satu meninggal dunia, tinggal 8 ekor sekarang. Tinggal 7. Anak saya ada 6 ekor kucing ya. So saya sangat suka kucing. Tapi yang saya suka gambar ini ialah kucing tidur ikut sains, ikut scientific. Tidur yang paling baik ialah tidur cara kucing, iaitu tidur mengiring ke kanan. Tidur yang paling baik dalam dunia ialah tidur ikut kucing, tidur mengiring ke kanan. So malam ni mak bapak, guru-guru depan saya, tolong tidur mengiring ke kanan. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya tidur itu ibarat mati kecil. Awak dan saya bila mati ditanam di liang lahat, kita tidur mengiring ke mana? Mengiring ke kanan. Muka menghadap kiblat, pandai. So barang siapa yang tidur cara mati, tidur mengiring ke kanan, dia jadi orang yang bijaksana dan sehat, dapat pahala. Lagipun tengok ya, tengok. Ni jantung kita, your heart is on the left. Heart tu jantung. Tapi orang Melayu kata heart tu hati. Minda tu mind is minda. Mind is minda, heart is hati, which is wrong. Heart is jantung, hati is liver. So aku ni patah hati. In English, you broke my liver. Faham tak perkara lain? Ya, you broke my liver. Tapi orang boleh kata you broke my heart. Kau patahkan jantungku. Aku ni sebenarnya kecil jantung, tapi kita kata kecil hati. Never mind lah. Ya, sebenarnya jantung lah ya, tapi kita kata hati. Ya. Jantung kita tuan-tuan, ni jantung kat kiri badan ni. Ni jantung kat sini. Jantung kita kat kiri badan. Jantung fungsinya pam darah ya, untuk bawa darah ke otak. Otak kita perlukan dua makanan, gula dan oksigen. So anak-anak tuan-puan dan murid-murid anda, cikgu, yang tidur mengiring ke kanan, dia akan jadi orang yang sehat dan pandai. Sebab darah akan pam, jantung akan pam darah dengan efisien. Satu badan dapat supply darah, tidur mengiring ke kanan. Otak jadi pandai sebab dapat oksigen dan gula. Badan sehat, tidur nyenyak, dapat pahala. Dan tulang belakang kita cantik. Barang siapa tidur mengiring ke kanan, dia punya spine, tulang belakang cantik, tak akan sakit belakang sampai mati, tak akan bongkok sampai mati. Survey saya satu negara, 30% orang Malaysia tidur mengiring ke kanan. The Sleeping Buddha, orang Buddha, Gautama Buddha, tidur mengiring ke kanan. Nabi Muhammad SAW tidur mengiring ke kanan. Survey, saya buat survey, jangan marah. Angkat tangan orang yang malam tadi tidur mengiring ke kanan. Angkat tangan. Tidur mengiring ke kanan. Angkat tangan. Malam tadi tidur mengiring ke kanan. Angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhan. Angkat tangan. Okey, turun tangan. Adalah 20%, tak sampai 20%. National average 30%. So semua mak bapak maknanya tidur mengiring ke kanan. Ya. Iyalah, kalau dah memang gelisah, stres, cikgu soal betul banyak problem. Dia kejap kanan, kejap kiri, kejap kentang, kejap longkok, kejap merah. Banyak masalah sekolah dan ibu bapa.
Yalah, mulakan tidur miring kanan, mulakan tidur. Macam Haji Rahim, mula tidur elok pakai kain miring kanan, bangun tidur kain dah tak entah ke mana. Contoh. Itu dah kira nasib lah, sebab tidur ibarat mati. Itu nasib orang yang nampak dapat free show, tak apalah. Ya, Haji Rahim jadi mangsa. So, cuba ya. Maaf ya, sejak tahun 85 saya tidur miring ke kanan. Dah baru belajar hukumnya sunat, pahala, dan ikut kajian sains. Saya seronok belajar sains. Barang siapa tidur miring ke kanan 6 jam, puasnya macam tidur terlentang 12 jam. Barang siapa tidur miring ke kanan 6 jam, you sleep on the right side of your body for 6 hours, the satisfaction is like sleeping on your back for 12 hours. Tidur miring ke kanan 6 jam, puasnya macam tidur terlentang 12 jam. Artinya tidur miring kanan 2 kali lebih nyenyak berbanding tidur terlentang. Faham mak bapak guru-guru? Faham. Ramai orang perempuan isteri tanya saya, bukankah membelakangkan suami itu berdosa? Kalau orang perempuan tidur miring kanan, suaminya akan kat belakang. Sunahnya kan, suami belah kanan, isteri belah kiri. Jadi kalau tengok dari atas, isteri tidur miring kanan, suami kat belakang. Jadi suami akan tengok bumper isteri setiap malam. Ya, tengok bumper lah, terlalu lagi. Faham? Adakah itu berdosa membelakangkan suami? Saya kata memang membelakangkan suami berdosa. Maksud membelakangkan suami bertindak dengan tak minta izin suami. Pergi shopping tak minta izin suami. Alah duit I, gaji I, apa lah minta izin suami? Sombong, berdosa. Ya, ada seorang pelajar saya masa saya mengajar kat UPM. Dia buat masters di bawah selian saya. Very smart girl. She's a good lady, senior government officer, super scale G, F. Macam Profesor Mahdia lah levelnya. Dah habis khusus saya mengajar statistik dan research method. Habis saja saya dengar di telefon suaminya, bang, terima kasih izinkan saya pergi attend khusus Dr. Fazilah tadi. Bang, nak minta izin lah bang. Ni kawan-kawan perempuan ajak minum teh tarik kat kedai mama. Boleh tak saya ikut bang? Saya punya hati sebab dengan seorang isteri senior officer. Tadi dia minta izin suami nak pergi kuliah saya. Sekarang kawan-kawan ajak, jom Hajar pergi minum teh tarik. Jangan, katanya suami saya. Masa itu suaminya menganggur, tak ada kerja. Isterinya gaji besar, tapi dia minta izin suaminya. Sebab saya dengar, ya, ini kisah benar depan mata saya. Dahsyat. Awak cek.